saya yang kerdil diminta memberikan tazkirah pada majlis iftar kawasan Adun Batu Mau, dan saya bersyukur yang hadir juga mendengar tazkirah ialah TYT kita, Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan juga yang amat berhormat Tuan CM kita, Tuan Ketua Menteri kita. Dan Tuan Ketua Menteri kita, Tuan Lim Guan Eng, tidak pernah berkesempatan mendengar tazkirah saya selama ini yang melibatkan kerajaan negeri dan pimpinan negeri. Sudah pasti untuk mendengar ceramah Dr. Daniel, beliau tak akan datang. Tak ada kesempatan. Nak datang hari Ahad dengan tafsir agak pelik. Jadi dalam majlis yang ada berkaitan dengan pimpinan negeri, beliau akan datang. Tapi tak pernah berkesempatan mendengar tazkirah yang kerdil Dr. Daniel. Tapi semalam sempat mendengar. Jadi alhamdulillah saya bersyukur tak amat sangat dapat bercakap depan beliau dan saya mengambil kesempatan untuk menceritakan tentang Al-Quran. Dan pastinya target saya, minta maaf saya berkata ini, target saya ialah nak sampaikan mesej kepada Tuan CM kita. Isteri saya berkata, orang kampung faham ke? Orang kampung faham ke ceramah Dr. Daniel? Saya kata biar mereka tak faham pun tak apa. Saya akan pergi nada tinggi, ilmiah tinggi, sebab sasaran saya untuk hari semalam ialah Tuan CM kita. Orang kampung jika dah faham, alhamdulillah. Dia tengah tak faham pun tak apa, dia ada kesempatan lain. Tapi ini untuk Tuan CM. Maka syukur saya sempat bercakap tentang Dr. Maurice Bukil dan Al-Quran, Dr. Gary Miller dan Al-Quran, seorang padri dari Kansas, Amerika, Dr. Gerald Frederick Dirks dan Al-Quran. Saya bercakap tentang seorang atheist dari Kansas, Amerika, Profesor Jeffrey Lang dan Al-Quran. Semua mereka mengkaji Al-Quran dan semua mereka selepas mengkaji Al-Quran, mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi saya berkata depan semua yang hadir bahawa hari ini ada orang barat mengatakan Al-Quran merupakan sebuah buku yang amat kontroversial. Ada orang barat berkata demikian. Al-Quran merupakan sebuah buku yang teramat kontroversial. Dan saya nak menambah, buku yang dianggap kontroversial inilah yang telah membuka mata dan hati ramai orang juga di barat. Alhamdulillah. Jadi dengan harapan semoga Tuan CM kita akan mula mengkaji Al-Quran. Kemudian di hujungnya saya kata minta izin saya sentuh satu isu sensitif di Malaysia sekarang tentang boleh ataupun tidak bolehnya non-Muslim memasuki masjid berdasarkan wahyu. Alhamdulillah dalam masa 20 minit itu yang sempat saya sampaikan dan saya bersyukur dapat menyampaikan sedikit mesej Islam kepada Tuan CM kita. Semoga ianya bermanfaat biiznillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya berbuka puasa dengan non-Muslim ini tiada salahnya. Bagi kita berbuka puasa, bagi dia santapan. Tetapi dia datang untuk melihat kita. Dan biarlah non-Muslim diizinkan datang melihat kita. Cara kita beribadah. Kemudian kesempatan itu kita ambil untuk menyampaikan sedikit sebanyak mesej Islam. Itu yang kita mahu. Bukan kita mahu benda-benda yang bukan-bukan. Kita mahu dia hadir, tak mengapa. Dia makan berbuka dengan kita. Yang berbuka itu kita. Dia makan. Tetapi di kesempatan dia hadir itu, kita mampu menyampaikan sedikit sebanyak mesej tentang Quran, tentang Islam. Itu yang kita mahu. Di kesempatan itu. Di kesempatan lain agak susah. Di kesempatan yang mana kita itu datang dalam keadaan beribadah dan dia faham itu. Maka kita bercakap tentang Islam pun dia tak terkejut. Maka kita bercakap hanya tentang Islam. Tentang Al-Quran. Itulah kesempatan yang amat baik untuk sampai mesej kepada non-Muslim yang datang nak meraih kita dan kita raih dia dengan sopan santun pada ketika yang sama menyampaikan mesej.
Saya mengharapkan minda kita itu minda yang terbuka seperti itu. Jangan minda keras hati. Sikit-sikit laporan polis, sikit-sikit demonstrasi. Sehingga kita dilihat sebagai manusia yang tak habis-habis mengutuk non-Muslim, menjauhkan diri daripada non-Muslim dan seumpamanya. Sudah sampai masanya untuk kita berubah. InsyaAllah kita berubah. Bukan mereka, kita berubah. Baru mereka boleh diajak untuk berubah. Biiznillah.